Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Soalan yang pertama yang ditanyakan tentang zikir setelah solat. Ada dua waktu, setelah solat subuh dan juga setelah solat maghrib. Yang dimaksudkan adalah zikir-zikir ini dibaca secara berjamaah. Maknanya makmum mengikuti akan bacaan pada imam dengan dua waktu ini. Sebab soalan ditanyakan setelah daripada solat fardu subuh, setelah daripada solat fardu maghrib, dua waktu ini. Jadi yang pertama, apakah hukumnya? Yang kedua, tentang kedudukan zikir itu, adakah masyru' ataupun tidak? Masyru' ni adakah telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak? Maknanya kalau sekiranya bukan secara berjamaah sekalipun, zikir setelah solat fardu itu telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Kemudian keluarlah pada perbahasan yang lain, iaitulah zikir itu perlu dibaca secara jahar ataupun sir, akad suara ataupun pelan-pelan. Dan jadi banyak lagi perbahasan berkaitan yang berkaitan, yang bersangkutan dengan pada usul yang pertama tadi. Dalam hal ini ulama-ulama kita mempunyai beberapa fatwa, beberapa pendapat, dan ulama-ulama kita berbeza pendapat disebabkan kembali daripada usul yang pertama. Yang kedua, berbeza dari sudut praktikal yang berlaku pada zaman Rasulullah. Adakah dapat dibuktikan bahawasanya Rasulullah telah berzikir bersama para sahabat setelah daripada solat fardu subuh dan juga maghrib, dan beberapa lagi yang dikhilafkan oleh ulama-ulama gitu. Walaupun begitu, daripada sekalian daripada khilaf ulama, perselisihan pendapat di kalangan ulama, tidak ada ulama yang mengharamkan perkara itu bila diamalkan. Okey, di sini dah ada satu jawapan yang kita tidak boleh pecahkan jawapannya. Kerana tidak ada ulama yang mengharamkan untuk berzikir secara berjamaah setelah solat fardu subuh dan juga setelah solat maghrib. Jadi kelompok yang kata tak boleh, Nabi tak buat, maka dia kena perhatikan hukum yang haram ini dulu. Dia kena perhatikan ini. Kalau tidak, dia jahillah dari sudut agama. Dia kena perhatikan tidak ada ulama yang mengharamkannya. Begitu. Kalau sekiranya masuk pada perkara bid'ah sekalipun, adakah bid'ah ini termasuk makruhah, mubah, sunnah, wajibah? Sebab Imam Syafi'i membahagikan bid'ah dengan beberapa bahagian. Ada bid'ah yang makruh. Lalu kalau sekiranya perkara ini tak berlaku pada zaman Rasulullah, lalu kita melakukannya, maka boleh dikatakan bid'ah. Cuma bid'ah di sini terletak di mana nak kata haram dan tak boleh, sebab ulama tidak mengatakan haram. Kalau haram zikir bersama imam, maka kita semua mendapatnya dosa. Adakah makruh, adakah harus, adakah sunnah ataupun wajib di situ? Dan kalau dikaitkan dengan yang bid'ah sekalipun, empat hukum ini ada juga, tetapi tidak ada yang haram. Selesai. Maknanya
Sebagai ulama berhujah perkara ini bid'ah, tetapi tidak termasuk bid'ah yang haram. Tapi 4 hukumnya ada sebab makruh terlibat. Tapi perbahasan je satu persatu baru kita nampak ini belum diperbahaskan satu persatu, ini secara umum dulu. Selain daripada itu, khilaf ulama' kita mengikut pada ijtihad. Sebab apabila satu-satu bukti amalan Nabi dengan para sahabat tidak jelas, maka ada di antara ulama' akan berijtihad. Bila mereka berijtihad, mereka akan berijtihad melalui qawaid ataupun usul fiqh. Itu kaedah dalam berfatwa. Kalau sekiranya seseorang itu tidak tahu usul fiqh, qawaid fiqhiyah, lalu dia nak bagi pendapat, pendapatnya tidak boleh diikuti sebab dia bukan mujtahid. Pendapat saya dalam hal ni, Nabi tak buat, kita jangan buat. Tidak ada masalah dia berbicara demikian, cuma perbicaraannya atas pendapat dia ataupun melalui usul fiqh ataupun qawaid fiqhiyah. Ikut qawaidnya mana? Qawaid itu apa dia? Dia tak tahu. Padahal dia bercakap atas kejahilan dalam agama. Kita tak boleh turut dia. Lalu ijtihad di sini yang menjadi lebih luas. Walaupun begitu, kerana perbahasan ini terlalu luas juga, sehingga ulama' kita berfatwa dengan beberapa fatwa. Ulama' para salafus salih yang salaf ada fatwanya, ulama' yang khalaf ada fatwanya. Sehingga ada di antara ulama' tersebut beraliran tasawuf, kesufian. Di antara mereka ada yang bertariqah. Tetapi nak kita ketahui tariqah, tasawuf termasuk daripada perkara sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka hidupkan kerana berkaitan dengan kerohanian jiwa, hati yang perlu dibersihkan. Selain daripada itu, khilaf ulama' berdasarkan pada dalil yang umum, dalil yang khusus. Begitu. Ada juga ulama' memandang dalil yang umum maka menunjukkan hukumnya keseluruhan. Keseluruhan maksudnya bukan sekadar pada dalil itu memperbolehkan untuk bersama imam zikir lepas maghrib, lepas subuh, tapi seluruh pada waktu-waktu solat yang lain. Itu umum. Sebagian ulama menyatakan umum di sini tetapi terlibat 2 waktu saja, subuh dan maghrib. Sebagian ulama menyatakan dalilnya khusus. Bila dalil khusus maka terlibat al-iwad atas dalil. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya setelah solat ada zikir yang Nabi baca. Zikir apa? Nabi pun bacakan kepada para sahabat. Akhirnya apabila kerap Nabi membacakan buat mereka pun menghafalnya. Lepas tu Rasulullah pun berhenti. Itu khusus. Sehingga ulama' menyatakan bahawa sini pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas solat Nabi zikir bersama para sahabat dan Nabi mengangkat suaranya. Hanya saja kata ulama' Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat sehingga sahabat dah pandai. Sahabat pun zikir sendiri dan Nabi tidak lagi berzikir dengan para sahabat. Cuma pernah Rasulullah bersama-sama para sahabat zikir yang sama. Dia angkat suara. Seperti mana dalam satu riwayat bahawasanya kata Ibnu Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali lepas fardu solat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi mengangkat suaranya sehingga kata Imam Ibn Hajar Asqalani, Rasulullah memulai lepas bagi salam la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sehingga kata Aisyah, aku di rumah aku mendengar Rasulullah membaca kerana dia angkat suara. Angkat suara maksudnya seperti mana Rasulullah salat subuh kan angkat suara
Lalu bacaan ini juga Rasulullah mengangkat suara seperti mana para sahabat mendengar Nabi baca Quran juga, angkat suara. Rasulullah mengajar dulu. Yang kita baca ni sekerat aja. Sebab Rasulullah SAW membaca lagi terus, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu an-ni'mah wa lahu al-fadlu wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini umum. Umum maksudnya adalah menunjukkan pada duburi kulli solat, semua waktu solat, tidak dikhususkan maghrib dan juga subuh. Jadi umum. Kalau maghrib dan subuh saja, dia tidak akan jadi untuk keseluruhan. Maknanya menunjukkan pada waktu zuhur Nabi tak baca kuat. Sehingga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan dalil ini menunjukkan zikir setelah solat itu masyru', disyariatkan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iaitulah orang-orang yang mengasihi Allah berdiri, duduk, berbaring pun ada. Sehingga kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini berkaitan orang yang solat dan berzikir waktu solat dan berzikir setelah solat. Bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beberapa ayat Quran menunjukkan dalil bahawasanya setelah daripada solat Allah perintah kita tasbih. Tasbih adalah zikrullah. Kata Abdullah bin Abbas, barang siapa yang setelah solat dia tidak tasbih, maka dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih maksudnya subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Selesai, walaupun satu tasbih. Bahkan dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintah tasbihlah setelahnya zuhur, tasbih setelahnya asar, dan tasbih juga setelah subuh. Dua waktu. Ada ayat Quran. Tasbih di sini tidak semestinya yang kita baca 33 boleh, 10 kali boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Termasuk subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, termasuk. Jadi dihimpunkan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Lalu ulama-ulama kita berfatwa. Cuma yang khilafnya adalah ulama yang terdahulu dia berfatwa atas keadaan zaman keilmuan pada ketika itu. Sebab kita kena tahu zaman para salaf dulu, iaitu orang yang duduk hidup 300 hijrah ke bawah tu, tidak sama dengan orang yang hidup 301 hijrah ke atas. Kita ni dah khalaf, bahkan dah masuk mutaakhirin selepas tu. Dan ulama pun ada berbeza pendapat disebut hal ini. Pada zaman Imam Syafi'i, pada zaman Imam Abu Hanifah, pada zaman mereka, para salafus salih, ilmu ni luar biasa. Ilmu sungguh luar biasa. Lalu apabila mereka mengamalkan ilmu ni dah terlalu banyak dah. Daripada sekalian ilmu, manakah yang paling kuat yang mereka nak amal sampai mereka itu. Lalu ambil fatwa dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Imam Syafi'i berfatwa, dan zikir setelah solat bersama imam, iaitulah solat subuh dan solat maghrib, termasuk pada kaitan pada bab imamah, bukan bab zikir setelah solat. Begitu. Apa maksudnya di sini? Memang kita zikir setelah solat, tapi hukum kembali terlibat dengan imamah. Imam. Apa maksudnya di sini? Ada satu bab khusus untuk imam. Kalau sekiranya imam setelah solat dia nak mengajak para makmum zikir dengan dia,
Lalu dia akan memulai la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahumma ajirna minan nar. Maka kata Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Lalu Imam Syafi'i mengatakan perkara itu sunnah. Imam mengajak akan makmum zikir dengan dia setelah subuh dan juga setelah maghrib. Apabila mengajar di sini, mengangkat suara. Kalau imam duduk senyap, baca juga. Jadi makmum tak tahu nak ikut yang mana satu. Dia tak sama dengan zikirnya, sebab tujuan imam agar makmum ikut zikir dengan dia. Dia Fatihah, imam Fatihah, makmum Fatihah. Imam ayatul kursi, makmum pun ayatul kursi. Imam subhanallah, subhanallah, makmum pun ikut yang sama. Lalu perkara ini sunnah, kata Imam Syafi'i dalam kitab. Maknanya setelah subuh, setelah juga asyar. Dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, cuma Rasulullah berzikir dengan para sahabat cuma dalam keadaan bersama-sama zikir, tetapi Nabi tidak mengangkat suara ataupun berzikir sehingga diikuti oleh para sahabat. Itu je. Tapi Nabi pernah mengajar mereka zikir. Bila dah pandai zikir sendiri-sendiri, tetapi mereka tak keluar daripada masjid. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, para sahabat setelah asyar duduk berzikir dengan Rasulullah sampai terbenam matahari maghrib. Lepas tu solat maghrib terus. Setelah subuh, Rasulullah SAW berzikir dengan para sahabat sampai naik matahari, naik lagi. Akhirnya tu naik ke waktu duha. Sebelumnya solat Isra. Itu yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Cuma zikir sebab Allah Subhanahu Wa Taala perintah dalam Quran. Maka dia masyru', disyariatkan, tapi tidak wajib. Lalu di sinilah kita ambil fatwa kembali atas Imam Syafi'i. Ini berkaitan dengan hukum pada imamah, imam yang mengajarnya makmum untuk berzikrullah. Maka hukumnya adalah sunnah dan bukan bid'ah. Tapi tak selesai lagi, sebab yang sama-sama turut zikir, ada orang yang tak pandai, ada orang yang lupa, lalu diingatkan bacaan. Tetapi fatwa Imam Syafi'i, apabila masing-masing telah pandai seperti mana imam juga, dah tahu tertibnya, bacaannya sama seperti mana yang telah diajar oleh imam, maka aku sukai juga sekiranya zikir sendiri-sendiri. Selesai. Maknanya imam bagi salam, imam pun zikir sendiri, makmum pun zikir sendiri. Tapi zikir ni yang masyru' juga, yang maghfurah, yang dibaca oleh Rasulullah. Kemudian yang lain terpulang, ada yang nak baca Quran, ada nak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terpulang, jadi itu semua sunnah. Jadi terjawab di sini bahawa sebenarnya perkara ini melibatkan pada hukum imamah bagi imam. Kalau imam dah tahu, makmum semua pandai, lebih pandai pada dia. Dia dipilih jadi imam je, tapi belakang dia ulama, waliullah, kuali pun ada. Jadi hebat-hebat. Gitu. Lalu tidak perlulah tu semua. Atas pengalaman saya pun, kalau kita solat di belakang imamnya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dia tidak ada zikir itu. Maliki tidak ada zikir itu. Hambali tidak ada zikir itu. Yang ini bersama imam, tidak ada zikir, tapi sendiri-sendiri. Begitu juga pengalaman saya solat ataupun bersama dengan orang bermazhab Syafi'i, juga tidak ada, melainkan doa dengan imam. Apa maksudnya di sini? Imam lepas bagi salam, dia selesai. Sebab masing-masing dah tahu zikirnya, dah bertahun-tahun zikir dengan imam. Imam pun perlahan je dah zikirnya. Imam menghadap ke makmum, zikir. Lepas tu imam pun berhenti, makmum pun berhenti tempat yang sama. Sebab apa? Imam dah ajar zikir yang mana, last kali zikir yang mana. Dah selesai, imam pun doa.
makmum turut mengaminkan. Ini sunnah. Dasarkan di Rasulullah, apabila imam di antara kamu berdoa, aminkan dia. Satu hadis yang lain, apabila di antara kamu memilih dia untuk berdoa, maka aminkan doa dia. Maka itu sunnah. Tapi zikir lepas subuh, lepas asar tadi, zikir ramai-ramai, cuma sedikit-sedikit. Tapi semua mengambil bahagian untuk zikir. Bahkan ada di antara mereka nak baca Quran. Silakan. Sebahagian lagi ulama berfatwa, kalau sekiranya zikir ramai-ramai, imam mengangkat suara, masih ada orang solat, maka itu sebagai ulama berfatwa tidak mengapa. Sebab zikir sebahagian pada solat. Orang yang solat tadi tak terganggu disebabkan apa? Zikir yang kita baca lepas solat, ada sebahagiannya juga dalam solat, tidak mengganggu dia, walaupun dia angkat suara. Tidak ada masalah dalam hal ini, kita ulama-ulama. Akan tetapi ulama-ulama kita melarang kalau sekiranya dia solat tetapi kita sama-sama mengangkatnya suara sehingga boleh mengganggu solat dia. Maksudnya adalah seperti mana kita baca Quran, dia baca Quran, kita angkat suara, maka mengganggu dia. Maka ulama ittifaq telah sepakat itu dilarang. Subhanallah, subhanallah, angkat suara boleh. Bila baca Quran tidak boleh, disebabkan Nabi melarang. Disebabkan apa? Sebab Rasulullah sendiri pernah solat jadi imam, Nabi baca Quran, belakang pun sahabat baca Quran, mengganggu bacaan Rasul. Nabi tegur, siapa di antara kamu waktu aku membaca dia turut membaca? Saya ni ya Rasul. Nabi kata, jangan berbuat demikian sebab bacaanmu mengganggu bacaanku. Quran dengan Quran. Tapi kalau sekiranya seseorang tu solat, kita zikir tadi tidak mengganggu dia. Dia ada perbezaan hukum di situ, yakni dengan angkat suara. Tetapi kalau sekiranya kita khawatir zikir kita juga mengganggu dia, maka kita rendahkan suara. Cuma yang perlu memulai merendahkan suara adalah imam dulu, sebab dia kawasan publik. Tetapi kalau sekiranya kita ada madrasah sendiri, jemaah kita sendiri, kita tahu dia solat, tak ganggu dia solat walaupun angkat suara, tidak mengapa. Tapi ada juga jenis yang jemaah tak boleh ada bunyi-bunyi, ganggu dia. Lalu kita tahu dia orang yang tak boleh diganggu waktu solat dengan zikir kita, maka kita jangan angkat suara. Imam memulai dulu. Jadi kita kena bijak mengikut pada kaedah hukum tadi, fatwa-fatwa ulama. Khulasahnya, kesimpulan, zikir bersama imam adalah sunnah yang masyru', yang disyariatkan bukan sekadar pada solat subuh dan maghrib. Tadi saya sebut asar tu, sebenarnya subuh dan maghrib. Masyru' disyariatkan selagi mana seseorang itu niat untuk belajar dengan bacaan imam. Tetapi apabila dia telah mendapat bacaan, tidak memerlukan daripada bimbingan imam, maka afdal, lebih utama dizikir sendiri agar dia lebih khusyuk, lebih menghayati bacaan. Sebab kadang-kadang apabila kita berzikir dengan imam, kita ikut imam, dengar bacaan imam, tidak dapat rasa penghayatan. Tapi apabila kita zikir seorang-seorang, mungkin lebih penghayatan, itu lebih afdal. Semua ulama-ulama kita fatwa itu lebih afdal. Tapi ini yang saya sebut fatwa para salafus salih pada usul. Tetapi ulama-ulama yang terkemudian berbeza pendapat, mutaakhirin berbeza pendapat. Apa maksudnya di sini? Dalam mazhab Syafi'i, sebahagian ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i berfatwa, selagi mana imam tidak selesai lagi dengan zikir dan doanya, maka makmum jangan bangun, turut bersama imam. Wah, kan jadi keras itu. Kan jadi ada satu disiplin pula. Kita nak bangun, nak balik rumah, dah biasa kita zikir di rumah. Ini pula fatwa tak boleh bangun, tunggu sampai imam selesai doa. Wah. Lalu kalau saya tak bangun, hukumnya makruh. Kan jadi berat tu. Tapi ini bukan fatwa dulu.
mutaakhirin. Tapi ulama dalam mazhab Syafi'i. Satu. Yang kedua, berpegang dengan hadis. Tetapi hadis yang dia pegang itu tak berapa nak tepat dengan hal ini. Berpeganglah hadis ini. Barang siapa yang solat berjamaah bersama imam sehingga dia tidak bangun, sehinggalah imam dah selesai, imam pun bangun, maka dia akan dapat fadilat sekian. Apa maksudnya? Barang siapa yang solat bersama imam, kemudian imam dia tak bangun, maknanya imam nak terus zikir, kita pun duduk zikir dengan imam, sehinggalah imam bangun, barulah kita bangun, makna selesai. Dia akan dapat fadilat sekian. Lalu ada yang mutaakhirin berfatwa, hukum makruh kalau sekiranya kita bangun dulu sebelum imam bangun. Apa maksudnya di sini? Imam dia tak selesai doa, dia tak selesai zikir, dia tak selesai doa lagi, belum alhamdulillahirabbil alamin. Kita dah bangun dulu, balik bangun dulu, pergi duduk belakang, lalu difatwakan makruh. Tapi apabila saya melihat fatwa ini, sebenarnya ini didikan, bukannya syariat yang dimasyru'kan. Ini pendapat peribadi ulama itu. Pendapat peribadinya untuk jamaah dia. Lalu yang salahnya kita ambil pendapat peribadi tadi, lalu dibawa untuk jadi kepada orang lain, jemaah yang lain. Dia clashkan segala situ. Akhirnya orang-orang yang lebih berminat dengan kaedah ini kata, jangan bangun hukum makruh, tunggulah sampai habis dulu doa dengan imam. Akhirnya orang bangun baginya dia memakruhkan, dia memakruh. Tak, ini sebenarnya tarbiyah tok guru tadi, kiai itu dengan anak murid dia. Tapi bukan hukum meliputi seluruhnya. Itu pada kaedah. Jadi ambil saja fatwa ulama para salafus salih, yakni tidak ada masalah lepas bagi salam kita nak bangun. Sebab Rasulullah juga pernah bagi salam. Lepas solat, lepas bagi salam, Nabi zikir pendek, lepas tu Nabi bangun balik rumah. Lepas tu sahabat Rasulullah pun nak bangun solat. Nabi kata, pergi solat di rumah saja. Apa maksudnya di rumah? Kamu tak mau solat sunat, kamu nak solat sunat di masjid. Tidak, dalam rumah kamu jangan jadikan macam kubur, senyap dia. Tapi hendaklah kamu dirikan solat. Pergi balik solat, kecuali orang yang duduk jauh je. Lalu sahabat yang duduk dekat balik solat sunat di rumah. Sebab Rasulullah juga solat sunat yang paling banyak di rumah. Solat sunat sebelum subuh dekat rumah, solat sunat sebelum dan selepas zuhur di rumah. Sebab dia imam kot, kita tak boleh buat gitu. Nanti kita sampai dia dah rakaat tamu agaknya kalau kita buat gitu. Jadi kita marilah macam Rasulullah, imam tidak mengapa disebabkan makmum tidak akan iqamah sehingga imam sampai. Tidak ada masalah. Sebab Rasulullah rumah dia pun sebelah masjid dia. Bilal itu boleh panggil Rasulullah kata dia, aku akan hadir. Bahkan azan pun Bilal tanya Rasulullah, ya Rasulullah azan, Nabi kata azan. Tidak ada masalah. Jadi khulasahnya juga adalah maksudnya perkara itu masyru' disyariatkan, hukumnya adalah sunnah dan yang terlibat imam yang mengajar. Walaupun begitu, saya melihat kiranya seseorang itu apabila dia berzikir sendiri lebih asyik, lebih menghayati, lebih memahami, lebih khudu', menjiwai zikir yang dibaca, disebabkan mungkin imam tu zikirnya laju sangat, dia tak boleh nak laju-laju, tak ada penghayatan, lalu dia zikir seorang-seorang. Itu lebih afdal, lebih utama. Seperti mana fatwa Imam Syafi'i tentang solat tarawih. Dia datang masjid, datang surau, tetapi tak dapat membina kekhusyukan dalam solat tarawih dan kadang berjamaah. Tetapi dia dapat membina
kekhusyukan kalau dia solat sendiri-sendiri. Imam Syafi'i berfatwa solatlah di rumahnya. Sebab Imam Syafi'i lebih memandang bukannya ikut pada jamaah dengan bacaan Quran imam, tapi penghayatan itu jauh lebih utama pada hatinya untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Walaupun ulama berfatwa adalah sunat muakkad, bahkan ada ulama mengatakan makruh, bahkan ada ulama berfatwa haram kalau pemimpin umara kata semua yang mukallaf yang tak uzur kena solat ni tarawih bersama-sama. Jadi wajib. Sehingga difatwakan dalam mazhab Hanafi siapa tak solat tarawih berjemaah boleh diperangi dia. Perangi ni maksudnya pergi serang dia lah, tapi serang bukan bunuh dia, pukul dia. Tanya dia, apa pasal tak datang solat jemaah untuk tarawih pada waktu malam? Tanya dia, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i lantak hang lah begitu. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua tentang bacaan surah Yasin pada malam Jumaat. Di sini pun perbahasannya luas. Perbahasan usul surah Yasin adalah Quran. Rasulullah SAW perintah kita baca Quran. Baca Quran. Cuma baca Quran pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, adakah mempunyai dalilnya? Jawapannya iya. Ada status hadis yang sahih, ada juga hasan, ada juga dhaif, ada juga maudhu'. 4 status tu ada. Ada sahih boleh diamalkan, dihujahkan, ada hasan juga. Ada dhaif boleh diamal cuma tak boleh jadi hujah. Tak boleh paksa orang dengan hadis dhaif. Kemudian maudhu' tidak boleh jadi hujah, tidak boleh diamalkan. Kalau diamalkan pun boleh, tapi jangan nisbah itu amalan Nabi, sebab tidak dikatakan Nabi buat. Seperti mana contoh, zikir dalam hadis ini maudhu', tapi zikirnya tak bertentangan dengan syariat, maka zikir itu boleh diamalkan. Cuma jangan kata ini zikir Nabi. Kaedahnya begitu. Kaedah nak mengamalkan zikir gitu, amalan itu boleh, cuma jangan sabitkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di dalam Quran ada hati. Hati yang Quran surah Yasin. Bacalah Quran, yakni surah Yasin pada orang yang telah mati di antara kamu. Juga ulama mentakwilkan orang yang nak mati. Ala mautaku. Itu ada sahih. Berkaitan dengan hadis bacanya Yasin pada malam Jumaat, hadisnya hasan dan juga dhaif. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Hadisnya hasan dan dhaif, maka boleh amal, hukumnya sunat. Dalam hadis yang lain lafaznya umum, barang siapa yang membaca Yasin pada malam Jumaat, Nabi tak sebut, bukan barang siapa membaca surah Yasin pada waktu malam, Nabi tak sebut Jumaat. Hadis yang tadi malam Jumaat, hadis yang ini tidak disebut pada hari Jumaat. Maknanya bolehlah dibaca, sebab pun Jumaat, malam Jumaat pun waktu malam juga, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepada dia. Hadis yang lain, barang siapa yang membaca surah Yasin pada waktu malam, tidaklah dibangun keesokan hari ini melainkan Allah telah berikan ampunan buatnya. Ini semua fadail surah Yasin. Lalu pada setiap malam Jumaat kita berkumpul dan kita ambil fadilah hadis tadi. Disebabkan ulama menyatakan bacaan Quran itu sunnah, baca Yasin juga sunnah, baca pada malam Jumaat pun sunnah, sebab dia dikirakan malam. Maknanya sunat baca Quran pada waktu malam, sunat baca Quran pada waktu siang, sunat semuanya. Kemudian pula ini terikat balik dengan imamah.
hukumnya qiyas. Imamah qiyas. Apa maksud? Imam terlibat. Imam nak bersama-sama para makmum dia, sama-sama kita baca Yasin. Okey. Dan diqiyaskan dengan hadis Rasulullah, hadis sahih. Tidaklah satu kaum yang berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala lalu dia mengingati Allah, mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Sebab Nabi kata, ma min qaumin, maknanya tidak berkumpulnya, ijtama', maknanya berkumpul di kalangan orang beriman, berkumpul untuk zikrullah, dan baca Quran adalah zikrullah, dikiaskan dengan hadis ini. Lalu ulama mengatakan sunnah membacanya Quran bersama-sama. Dikiaskan dengan hadis yang lain, Rasulullah masuk masjid, lalu para sahabat sama-sama sedang zikrullah berjamaah. Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Ya Rasul, kami bersyukur atas hidayah yang Allah beri, lalu kami pun berzikir kepada Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nabi kata, ada tujuannya lain? Tidak ada tujuan lain yang Rasul naikkan sama-sama kita zikir kerana rasa syukur kepada Allah yang telah memberi hidayah kepada kami. Nabi tanya lagi, ada tujuannya lain? Bangun seorang sahabat, ya Rasulullah, wallah, dia bersumpah. Nabi tanya soalan yang sama, macam nak, kalau kita kalau tanya lagi macam tak puas hati, kan tanya lagi, dah jawab tanya lagi, macam tak puas hati pula, sebab dia nak jawapan lain kok. Itu. Lalu sahabat bersumpah. Nabi kata, sesungguhnya tidaklah sehingga pertanyaan aku menyebabkan kamu kena bersumpah. Cuma Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah menyukai apa yang kamu lakukan. Fala ubali, aku tak kisah apa yang dilakukan oleh hamba-Ku dulu, dosa aku akan ampunkan dia. Apa maksudnya di sini? Itu fadilatnya, dan hadis sahih. Maka dikiaskan hadis tadi sebab dia berjamaah, ijtima'i, lalu kita pun baca Yasin berjamaah. Hukum qiyas disebabkan usul fiqh mengajar kita, rujukan kita adalah Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, maka ini hukum adalah qiyas. Maka selesai terjawab bahawa hukum membacanya Quran ataupun surah Yasin ataupun apa saja yang dikaitkan zikrullah, termasuklah tahlil arwah sekalipun, sunnah, sama ada malam Jumaat ataupun malam-malam lain sekalipun. Hukumnya adalah sunnah berdasarkan dalil yang diqiyaskan tadi. Selesai. Dalil qiyas, sebab qiyas termasuk hukum dalam Islam. Jadi barang siapa yang menolaknya, itu akan atas kejahilan dia lah. Kita tidak tahu kenapa dia menolaknya hukum qiyas, sedangkan qiyas sumber hukum. Dia tak menerima qiyas. Kalau kamu tak menerima qiyas, maknanya kamu dah menolak semua fatwa ulama-ulama, sebab semua ulama menerimanya qiyas. Seperti mana contoh, lepas solat kita ada majlis ilmu, ini qiyas. Sebab pada zaman Rasulullah, setelah solat fardu subuh, semua duduk zikrullah sampai di matahari. Kita pula majlis ilmu, ini qiyas. Qiyas dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat majlis ilmu setelah waktu asar, Isnin dan Khamis. Ada atau tidak Nabi buat? Ada. Lalu dibawa ke subuh. Itulah qiyas. Wallahu ta'ala alam. Semoga terjawab. Sebab apa dia kata, kalau tak Ustaz dapat jawab, saya nak belanja kambing golek gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.